Okey, untuk update yang petition yang kita buat tentang jenayah warga asing yang melakukan jenayah di Malaysia ni, kita dah pun jadikan dia sebagai memorandum dan kita dah pun hantar ke 2-3 agensi dan insya-Allah planning kita akan kita bawa lagi ke peringkat tertinggi insya-Allah. Yang tu kita tak pernah tinggal dan kita dah siapkan sebenarnya memorandum berkenaan dengan petition tu. Ya. Kambing kita, kambing lagi faham. Dia kenal diri, dia tak ego, tak sembang melangit. Aduh, hai. Jebon. Tapi insya-Allah lah. Orang kata setiap perkara yang mungkar ni dia tak akan bertahan. Kebenaran akan terselah. Kebenaran akan terselah. Kalau kita tengok dia semakin ego, dia semakin hilang arah, kapal perahu dia dah terombang-ambing. Tinggal lagi nak terbalik je lagi. InsyaAllah. Abang Fakro, ya, kita tak tahulah kalau kata Burma di Burma, Myanmar ni ada bakar apa. Tapi kita di Malaysia ni kita ada bakar Malaysia lah. Dan kambing saya ni banyak daripada bakar Janapari. Nuju 4 belalang tadi Burma tarik tu menyalak lagi. Ya bang. Tak apa. Dia sebenarnya dia no issue sebenarnya. Apa yang dia keluarkan, apa yang dia bagi tahu sama ada di Facebook dia, itu adalah satu orang kata tindakan yang dia dah lost control maksudnya. Selama apa yang dia sembang hari ini, dia gah hari ini, dia ego hari ini. Hari ini kalau kita tengok dia juga bergantung dengan Peguam dan PDRM. Jadi apa yang dicerita kepada kita adalah satu orang kata satu teater je lah. Satu movie, copy movie cetak rompak yang dicerita kat kita. Dia gelong kita kau-kau. Tapi alhamdulillah lah kita banyak yang dah tersedar. Yang tu yang sebenarnya kita punya apa yang kita cuba sampaikan dan kita keluar di media sosial ni adalah untuk membawa isu kesedaran. Jadi matlamat kita sebenarnya telah sampai. Kerana rakyat-rakyat Malaysia, golongan muda-muda yang sebelum ni tak suk kepada dia, hari ini dah mula sedar dan mula kenal siapa dia. Dan hari ini kalau sahabat-sahabat boleh tengok cara dia mengendalikan page dia tidak sama sebelum-sebelum. Jadi kita boleh tahulah perilaku seorang tu. Sebab kita dah nampak sebelum ni kita hanya nampak bayang dia, kita hanya nampak jelmaan hero dia. Tapi hari ni kita nampak diri dia yang sebenar. Itu adalah petanda yang baik. Sebab dia menjelmakan diri dia yang sebenar. Ya, dekat Langkawi, Abang Rizwan Azizan, dekat Langkawi pun banyak Burma yang ganas-ganas selalu bertumbuk dengan mereka. Selalu kes kalau jadi kes polis mesti orang Melayu yang salah. Ya, orang Melayu kita ni, bangsa kita ni betul-betul berbesar hati, mempunyai hati yang cukup murni, cukup baik. Tapi kadang-kadang bila kita memberi, bila kita memanjakan mereka atas dasar peri kemanusiaan, atas dasar mereka ini adalah umat Islam yang ditindas, kadang-kadang ada satu bahagian ataupun segelintir, bukan semua. Rohingya ni, Myanmar ni, bukan kata kita nak boom semua sebagai mereka orang yang tidak baik. Bukan kita nak boom semua. Kerana mereka ni ada yang Muslim, saudara sama se-Islam dengan kita. Tapi kebanyakan apa yang terjadi hari ini adalah daripada segi kemanjaan yang kita bagi, dan mereka ni banyak lupa diri. Bila lupa diri, mereka jadi hilang akal dan memijak bangsa kita balik. Yang ni yang kita tak mau. Tapi ada golongan bangsa-bangsa lain, bukan kita nak kata
Myanmar saja, siapa-siapa pun, bangsa-bangsa lain pun, dia cukup hormat dengan bangsa kita. Yang ni kita respect. Daripada segi bangsa-bangsa lain, daripada Indonesia, daripada Myanmar, bukan Islam sendiri, daripada Pakistan, daripada Bangla, kalau mereka menghormati kita, kita lebih menghormati mereka. Tak ada masalah. Yang kita cuma nak marah, yang kita cuma rasa macam geram, kerana mereka ini mula nak memijak kita. Kita memberi tangan kepada mereka untuk berdiri, tetapi hari ini mereka, segelintir daripada mereka yang besar kepala, memijak bau kita dan cuba memijak kepala kita. Yang ni kita marah. Ya, Abang Muhammad Fuad, ni anak-anak jati Johor, yang baru-baru ni, saya cukup, orang kata, cukup nampak satu kebangkitan bangsa Johor, terutamanya anak muda Johor. Kalau kita tengok sebelum ni, bab isu Jebon ni, anak-anak Johor senyap. Tetapi hari ni kita dah tengok anak-anak Johor berani turun untuk buat laporan polis. Yang ni satu kebanggaan. Satu, orang kata, pada saya, apa yang saya selama mana saya berada di media sosial ni, satu kejayaan bagi saya, menyedarkan, membuka mata kepada anak-anak Johor sendiri. Saya cukup respect kepada satu tim di dalam daerah Johor. Ada 3-4 daerah yang berani turun buat laporan polis, kerana mereka sedar bahawa si Jebon ni telah buat kesalahan, dan mereka, anak jati Johor, anak muda Johor, turun buat laporan polis. Ini antara orang kata satu tindakan yang berani. Kadang-kadang kalau kita tengok yang mana yang buat laporan polis ni, mereka tak pernah pun pergi balai polis, tak tahu pun macam mana cara nak buat laporan polis. Tapi kerana kesedaran, kerana seseorang yang bukan warga negara ini telah menggaguh-gugat hak kita sebagai rakyat Malaysia, mereka turun ke balai polis dan buat laporan polis. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik pada saya. Dan inilah asas kesedaran yang saya nak bawa, supaya kita rakyat Malaysia ni, kita mengenal undang-undang, kita tahu apa hak kita. Sebelum ni kalau kita tengok, tapi isu Jebon ni pada saya bagus. Dia membuka mata kepada kita bahawa undang-undang adalah penting. Undang-undang adalah satu perkara yang semua golongan kita, rakyat Malaysia, kena ambil berat. Kerana kalau kita tak ambil berat, mereka ini, si Jebon ni, golongan-golongan yang macam Jebon ni, mereka akan merebut peluang untuk belajar undang-undang dan pakai undang-undang yang mereka belajar. Kadang-kadang kita, ialah bila kita fikir, di sini rumah kita, di sini tanah air kita, di sini lahirnya kita, nenek moyang kita berabad-abad, jadi kita alpa tentang undang-undang. Sebab apa? Kita selesa di negara sendiri. Tapi dalam waktu yang sama, boleh tengok spesies-spesies macam kuda kayu tu, dia belajar undang-undang dan dia ambil kesempatan dan dia gunakan undang-undang untuk perisai, untuk menghalalkan apa yang dia buat. Yang tu kita kena ambil iktibar. Ya, dan saya juga berharaplah NGO yang mana mendodoikan lagu Selamat Malam Rohingya setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lepas, supaya lebih bertanggungjawab untuk memantau mereka kembali, yang mana mereka ni pernah menyokong tentang kemasukan Rohingya. Kita bukan menolak penyokongan mereka tu, tetapi kalau boleh bertanggungjawab, sentiasa memantau mereka ni. Kalau dulu kita simpati dengan mereka kerana mereka ditindas, kerana mereka juga seagama dengan kita, hari ini tanggungjawab itu mesti digalas oleh orang-orang yang menyokong, ataupun kita semua bersatu untuk menggalas tanggungjawab itu, memantau mereka, aktiviti jenayah yang mereka buat, aktiviti yang melebihi batasan yang mereka buat.
Ya. Kalau berkenaan dengan IC, kita semua dah dah clear. Benda tu dah clear sebenarnya. Bila Ketua Polis Johor Datuk Ayub dah keluarkan kenyataan bahawa dia bukan warga negara dan dia pemegang pemastautin sementara, itu adalah clear. Cumanya apa yang kita nak buat, adakah prosedur dia untuk mendapatkan apa yang dia ada sekarang ni mengikut undang-undang, ataupun yang tu kita minta, kita cuba untuk membuat pertanyaan kepada pihak-pihak tertentu. Betul, itulah apa ni Muhammad Bro Fuad kita. Kadang-kadang ialah kita pun macam saya cakap tadi, kita ni rakyat Malaysia ni cukup orang kata mempunyai hati yang besar. Bila dia membawa isu dia ni dengan keluarga dia, jadi kita rasa macam Allah, kenapa perlu untuk mengheret sesuatu isu yang kita sendiri timbul, yang kita sendiri buat, kita heret family kita dalam masalah kita. Ini satu sikap yang pada saya betul-betul orang kata bacul lah, betul-betul bacul. Mat Pablo, Waalaikumsalam, sihat? Sihat, Alhamdulillah bro, sihat. Nur Hairi, rumah tu tak boleh bagi muka. Ya, kita tak boleh bagi muka dengan dia kerana kita tak mau. Kita dah memberi ruang terlampau banyak untuk mereka mencari rezeki di tanah air kita. Tetapi bila mereka ni melepasi sepadan ataupun hak-hak yang mereka tidak boleh pergi, yang tu kita marah. Hari ini bila kita marah, mereka cuba mengugut kita untuk ambil tindakan seumpama dengan saman dan sebagainya. Kita tak pernah takut dan kita tak pernah berhenti untuk memperjuangkan hak-hak kita, kan? Kalau kata dia nak ambil tindakan tu terpulang pada dia. Dia boleh saja ambil tindakan undang-undang kalau dia rasa dia ada point. Tetapi dia sendiri mesti ingat dan mesti sedar diri di mana bumi dipijak, di mana langit dijunjung. Yang tu dia kena faham betul-betul. Risai kena bagi kaki je kat muka. Ya, kalau ikutkan kita ni, kalau negara tak ada undang-undang ni, banyak keganasan boleh buat terhadap dia. Tetapi sebagai contoh, kita ni orang Melayu yang lembut, orang Melayu yang baik. Kita tak pernah nak menggunakan kekerasan membabi buta dekat dia. Kalau kita ikutkan nak guna kekerasan, rasanya ramai dah orang Melayu kita buat kat dia. Tapi orang Melayu kita baik, orang Melayu kita menghormati undang-undang, orang Melayu kita menghormati sistem perundangan Malaysia. Jadi perkara-perkara ini tak terjadi. Ini adalah satu bukti bahawa negara kita ni adalah negara yang rakyatnya harmoni, rakyatnya tak mau tentang keganasan. Kalau kita rasa negara kita ni ganas, lama dah si kuda kayu ni kena. Ya abang Fuad, terima kasih kerana menyokong kita. Apa yang kita buat ni bukan untuk mencari populariti. Ini adalah satu isu tentang kesedaran supaya negara kita ni tidak diguna pakai oleh individu-individu, terutama bukan warga negara, untuk meraih kepentingan peribadi mereka. Siapa nak WC boleh on WC kita sembang-sembang, tak ada masalah. Request on WC, nanti saya try tengok. Sebab tak pernah lagi rasa saya WC ni, kita tak apa pandai. Tapi insyaAllah kita cuba. JR Transport, ya bro. Baik-baik. Saya cukup orang kata bertuah kerana ramai sahabat-sahabat saya yang menyokong, yang mengenali saya, yang menyokong saya, yang tidak mengenali juga dan tahu apa sebenarnya yang kita bawa, memberi sokongan. Terima kasih. Kerana apa yang kita bawa ni, macam saya kata, bukanlah soal kepentingan diri, tetapi ini adalah satu kepentingan untuk bangsa kita sendiri, untuk hak kita sendiri. Dan kita bukan bersuara untuk menjahannamkan dia ataupun mempenaya dia. Sebab kita, apa yang kita bercakap, apa yang kita cuba
pertikaikan, apa yang kita cuba persoalkan adalah bermula daripada diri orang tu sendiri. Kita bukan kita membabi buta kita nak hentam dia, tidak. Kita tak pernah membabi buta nak hentam. Bukan saja dia, bukan saja kuda kayu tu, tapi ramai lagi tentang apa yang kita bersuara. Kadang-kadang kita bercakap berkenaan dengan warga negara sendiri, berkenaan dengan ada satu kaum India yang melebihi minta hak sama rata. Kita bersuara secara fakta dengan dia. Kita bersuara, kita bercakap secara kita menasihati. Kita tak pernah mencabar-cabar orang. Kita tak pernah nak mencabar ajak bertumbuk, tak ada. Sebab hak-hak bercakap, hak-hak bersuara ni bebas, siapa-siapa pun boleh cakap. Cumanya ada part yang dia tak setuju, kita akan buat huraian dan kita akan minta penjelasan ataupun beri pertanyaan kepada dia. Hanif Stone, ya Abang Hanif kita, saya asal orang Kedah, pernah bekerja, lama saya bekerja di Kuala Lumpur. Habis sekolah setahun saya bekerja di Kuala Lumpur. Dalam 7-8 tahun ni saya balik ke kampung pasal arwah ayah dengan mak saya dah tak ada. Jadi di Feda di sini perlukan pentadbir, perlukan menjaga. Jadi saya balik jaga harta pusaka di kampung, insya-Allah. Ya, siapa nak VC boleh on. Kita sembang santai je, sembang santai, tak ada masalah. Kita sembang macam sembang dengan kawan je, tengah malam kan. Ya, Abang Fuad, negara kita adalah negara demokrasi. Yang kalaulah kata si kuda kayu ni dia adalah rakyat Malaysia, dia adalah mempunyai taraf kewarganegaraan, dia mempunyai orang kata hak untuk bercakap daripada segi politik, daripada segi perkara-perkara tentang negara kita, tentang penguatkuasaan, tentang penguatkuasa, tak ada masalah. Kita tak pernah. Dan di Malaysia ni bukan hanya dia seorang saja yang ada, ramai lagi sahabat-sahabat kita yang ada, tetapi kita tak pernah condemn, kita tak pernah cuba untuk orang kata provokasi dia ke, sebab kita tahu dia bercakap mungkin mewakili dia rakyat Malaysia, tetapi apa yang kita buat dekat kuda kayu ni adalah dia melebihi batas dia. Sepatutnya ada perkara-perkara yang dia tak boleh sentuh tentang negara kita, yang selama ni kita tak tahu. Tiba-tiba bila kita tahu punya dia adalah orang yang tidak layak untuk bercakap, terutama bab politik, bab penguatkuasaan kita, bab memberi idea-idea. Kalau kita tengok live dia yang lama-lama, idea-idea yang dia beri itu mengelirukan kita. Jadi daripada situ sebenarnya kita timbul, kita nak mencari ataupun kita nak mengenali siapa si Jebon dan kuda kayu. Nur Hairi, bro Kedah mana bos? Saya asal orang Langgak. Kampung saya dekat dengan makam Raja Langgak. Ya, Hanif Tun. Sekarang saya stay dekat Pahang lah. Ya, kepada sahabat-sahabat saya menyeru kepada sahabat-sahabat supaya jangan menggunakan orang kata cara keganasan untuk isu Burma ni. Kita sendiri tahu, kalau kata kita menggunakan cara keganasan, poin dia adalah kita akan dituduh melanggar undang-undang. Kita tak mau. Sebab apa yang saya bawa hari ini, setakat permulaan saya membawa isu kuda kayu ni, kita stay dengan landasan undang-undang. Kita sentiasa mengikut undang-undang. Apa perkara yang kita buat, kita sebab ketua-ketua jabatan pun selama ni kalau ada isu viral, ada isu yang panas, mereka lebih mendorong kita supaya membuat ikut saluran undang. Tapi hari ni saya ada rekod yang cukup baik untuk
saya bawa jika perkara ini dari masa ke semasa tidak diambil tindakan. Sebab kita dah melalui daerah, kita dah melalui aduan negeri, dan insyaAllah kita akan sampai ke aduan persekutuan insyaAllah. Kita dah ikut saluran. Cun-cun, ngam-ngam kita ikut saluran. Tak ada masalah. Dan undang-undang yang sedia ada, kita menghormatinya. Dan dalam waktu kita mengikut undang-undang ni pun, saya terus terang cakap, saya sendiri disiasat, saya sendiri panggil memberi keterangan berkenaan dengan NGO saya. Tak ada masalah sebab apa yang kita bawa, apa yang kita cakap, kalau kita cakap kita ada NGO, kita ada NGO yang berdaftar. Kalau tidak berdaftar, tidak mengikut undang-undang, kita tidak bercakap dan kita tidak berani untuk bawa ke depan. Jadi soal untuk menyiasat saya, untuk menyiasat tahu tentang NGO saya clear, tak ada masalah bila-bila masa, dan saya telah pun menyampaikan segala maklumat yang diperlukan berkenaan dengan NGO. Sebab kita NGO berdaftar. Setiap pergerakan kita, setiap aktiviti kita, walaupun dipantau, itu tak ada masalah bagi kita. Kerana kita berdaftar dan kita memang hak untuk bersatuan atau berpertubuhan. Ya, Abang Feroz Han Alihan. Betul. Kita pun tak faham apa sebenarnya. Dia semakin hari membangkitkan kemarahan kepada netizen-netizen kita. Kalau hari ini, kalau sebelum ni mungkin dia membangkitkan kemarahan kepada orang-orang yang mempersoalkan dia. Tetapi hari ini dia seringkali mengeluarkan kenyataan yang membangkitkan kemarahan kita. Jadi kita rasa macam, yalah, pada saya sebenarnya saya dah bawa isu ni dari awal. Jadi saya tak ada masalah bab perkara macam ni. Tapi inilah apa yang netizen nampak. Sebab sebelum ni bila saya bawa isu ni, dia kebanyakan mungkin ada setengah netizen yang bagi tahu kata kita nak meraih populariti daripada isu Jebon ni, kita cuba nak merampas tatah dia lah apalah. Tetapi hari ni netizen dan sahabat-sahabat boleh tengok kelaku dia yang sebenar, apa impak dia kepada masyarakat kita. Abang Azhari Ahmad, laporan polis dah berbelas-belas dibuat, tapi pemegang kad yang saya kebal undang-undang negara kita. Ya, bukan. Untuk kefahaman abang, betul, kita memang banyak buat laporan polis. Kalau setakat yang kita tahu tentang isu penghinaan PDRM yang dibagi tahu, short work yang dibagi tahu, PDRM adalah gangster bagi semua. Begitulah istilah dah. Laporan polis yang kita buat banyak, berbelas-belas. Mungkin setakat hari ni mungkin ada puluh. Dan sebelum ni pun, sebelum isu bagi tahu kata PDRM gangster pun, kita dah ada buat laporan polis sebenarnya. Daripada awal hari tu pun, permulaan kita bawa isu dia, isu si kuda kayu ni, kita dah ada buat laporan polis. Bukan hanya berbelah, mungkin mencapai ke 20 lebih. Itu bagi saya, bagi pengetahuan saya, yang pengetahuan yang kita tak tahu, individu yang buat laporan polis yang kita tak tahu mungkin lebih lagi. Bukan kata tidak diambil tindakan, tetapi mungkin laporan-laporan polis yang kita buat tu ataupun orang lain buat, dia tidak menjerumus kepada jenayah. Maksudnya dia tidak boleh diambil tindakan kerana tidak ada unsur-unsur jenayah dekat situ. Maknanya ugutan ke apa, kena pukul ke, tak ada. Cumanya kita tetap lagi kita memohon kepada pihak berkuasa untuk mengkaji balik report-report yang kita buat. Kerana setiap report yang kita buat itu, kita meletakkan segala bukti dan ada asas dia, ada fakta dia, ada point dia. Kerana ada perkara-perkara yang dia telah pun melanggar, dan kita pun telah meletakkan beberapa akta pelanggaran. Jadi kita mohon sangat kepada dan kita percaya kepada pihak PDRM
walaupun benda ni dia dah report ni dah delay terlampau lama, tetapi kita percaya mereka sedang pihak berkuasa sedang menyiasat dan sedang meneliti laporan-laporan yang kita buat, insya-Allah. Ya, tentang PKP. Apa update tentang PKP ni? Sebab kalau kita tengok, Allah Akbar, dalam waktu di negeri Pahang dan beberapa negeri dilanda dengan banjir, kita pula dapat satu ura-ura ataupun kabar angin yang mengatakan PKP akan dilaksana oleh kerana peningkatan COVID. Kalau kita tengok kemarin pecah rekod sampai 3,000 lebih. Jadi ini satu orang kata ujian bagi kita lah di awal tahun 2021. Muhammad Nur Hairi. Ya. Update tentang Brother Joseph. Brother Joseph kita, dia dah berada di luar. Dia dah habis remand dia apa semua. Dia masih lagi berurusan dengan mahkamah. Tetapi dia dibebaskan dengan jaminan. Yang tu nanti kita tunggu daripada mulut dia sendirilah, daripada Tuan Badan sendiri. Tapi apa yang keganasan yang kita tolak adalah memberi satu ugutan pada si kuda kayu ni apa semua, yang ni kita tolak. Tetapi setiap poin yang mungkin brother Joseph guna adalah provokasi, kerana si Jebon ni dia menggunakan provokasi, menggunakan kata-kata yang membangkitkan kemarahan. Sebab itulah terjadinya tragedi Bro Joseph kita di Bukit Gambir. Kerana Bro Joseph kita lebih mengetahui. Ya, JR Transport Selasa dah start. Confirm Selasa start PKP. Bang Feroshan, kalaulah tindakan diambil secepat mungkin, kebanyakan netizen tengah marah, tiba-tiba nanti dilapor rumah tu dah hilang, tiba-tiba jumpa mayat. Ya, janganlah sampai ada kita rakyat Malaysia yang buat tindakan yang melulu ataupun tindakan bukan-bukan. Kerana kehidupan kita di Malaysia ni, kita dah selari dengan undang-undang. Rakyat Malaysia, terutama bangsa Melayu ni, dah selari dengan undang-undang. Kerana kita sistem berperlembagaan dan beraja yang kita pegang. Sebab tu rakyat negara kita ni cukup baik hati, cukup berbesar hati. Jadi hari ni kita tengok kenapa si kuda kayu itu aman, walaupun dia buat bermacam-macam provokasi. Itu membuktikan yang rakyat kita adalah rakyat yang terbaik, rakyat yang cukup lembut hati. Ya, cumanya perkataan ini yang kita cuba highlightkan, dan kita minta pihak berkuasa untuk membuka mata. Kerana perkataan itu disampaikan seolah-olah, maksudnya dia mengeluarkan kenyataan seolah-olah PRM ni adalah gangster. Mungkin kita faham perkataan dia tu lain, tetapi apa yang menjadi kesalahan bila dia mengungkapkan satu perkataan menyamakan kepada satu agensi penguatkuasa di laman yang terbuka, maksudnya media sosial ni. Jadi dia tidak boleh mengeluarkan kenyataan terbuka macam tu, kerana kenyataan terbuka macam tu akan diterima pakai oleh orang yang kurang faham. Satu, orang akan terima kerana kurang faham daripada pernyataan dia, walaupun short word yang dia keluarkan. Umpama dia kata PDRM adalah lebih gangster daripada gangster-gangster lain. Okey, ada meaning, double meaning dekat situ. Tetapi apa yang menjadi kesalahan adalah perkataan tu tidak sepatutnya diucapkan di media sosial yang boleh dituntun oleh pelbagai lapisan masyarakat. Kalau kita tengok video live dia telah dituntun oleh sekurang-kurang 100,000 kata. Maksudnya dalam 100,000 kata tu berbagai peringkat umur yang tengok, yang dengar. Jadi mungkin salah faham daripada short word
perkataan pendek yang dia sebut tu akan jadi tak baik kepada pendengar, ataupun mungkin akan menjadi ikutan. Itu nombor dua. Bila disebut begitu, so nanti golongan muda kita ataupun ada masyarakat kita yang kurang faham, dia akan mula mengikut perjalanan gangster. Jadi itu yang kita tak mahu. Dan kita mohon pihak berkuasa untuk ambil tindakan tauladan kepada orang yang mengeluarkan kenyataan secara terbuka yang boleh mengelirukan lagi kenyataan dia. Begitu juga dengan kenyataan dia berkenaan dengan peniaga warga asing. Sebab kalau kita ikutkan, kita di negara kita dia ada prosedur untuk SSM peniaga warga asing, untuk pasport yang meniaga pun dia lain apa semua. Bak kata apa ni, Bro Lando kita itu dia ulas walaupun pendek, tetapi itu adalah jelas dia bagi. Itu pun mengelirukan. Jadi ini yang kita minta kepada pihak berkuasa untuk menyiasat perkara ini. Adakah kenyataan-kenyataan penjelasan-penjelasan yang dia keluarkan ni boleh buat secara umum, kerana dia mengelirukan masyarakat kita, mengelirukan kita punya netizen kita punya golongan muda kita, mengelirukan peniaga-peniaga kita. Cekedis, kenapa tak buat report sekali si lembu kaki pendek cakap 85 rakyat Malaysia penagih abah dia. Okey, untuk isu 85%, setelah kita amati percakapan dia tu, memang dia tidak menyebut 85%, dia menyebut 8.5%. Tetapi walaupun macam tu, cara dia menyampaikan kepada kita tu adalah satu, bukan hak dia untuk membandingkan kita. Sebab dia ni, macam saya cakap lah, sepadan dia ni terhad. Bukan saja dia, kepada mereka pemegang pas pemerhatian sementara ataupun pasport yang bukan warga negara, mereka ni terhad. Percakapan mereka, suara mereka, idea mereka terhad. Tetapi si kuda kayu ni dia boleh bercakap, walaupun dia bercakap 8.5% rakyat Malaysia terbabit dengan jenayah dadah, penyalahgunaan dadah. Ini pun rasa tak perlu kot dia nak bercakap macam tu. Tak ada point pun sebenarnya. Apa perkara yang dia bawa, apa fakta yang dia nak bawa bila dia sebut tentang 8.5% rakyat Malaysia mengisak dadah. Jadi ini satu perkara yang orang kata provokasi halus yang diberikan dia kepada rakyat kita. Khususnya yang komen lah, pasal mungkin dia marah. Sebab yang kalau sahabat-sahabat kalau pergi kat page dia boleh tengok berapa ramai orang yang maki dia, yang marah dia. Kalau boleh janganlah maki keluarga ke apa ke. Marah berfakta. Gunakan marah kita, gunakan kecaman kita, menggunakan perkataan yang baik dan berfakta. Jangan kita nak maki dia, keturunan dia apa semua tu. Pada yang tu pun saya rasa saya sendiri pun kurang setuju. Saya pun kurang setuju berkenaan dengan tu. Kita tak mau maki dia berkenaan dengan keturunan ke apa ke. Tengok biar fakta. Jangan sampai melibatkan orang kata melibatkan peribadi apa semua. Yang tu pun saya kurang setuju. Kalau saya tengok, saya pun sebenarnya komen dekat page dia. Sekejap. Ada VC tapi saya tak tahu lepas ke tak lepas. Saya cuba try. Assalamualaikum. Oh, dah terputus. Ada VC masuk tadi. So kalau siapa sahabat-sahabat nak VC, nak sembang-sembang, nak beri pendapat, boleh tekan request. Nanti saya approve. Kalau cuba yang mana sahabat-sahabat nak orang kata nak VC, boleh request, nanti saya approve. Ya. Dia isu si kuda kayu ni, dia rally dia memang panjang.
Dan rally dia memang panjang. Daripada tahun lepas membawa ke tahun baru 2021 masih lagi. Tetapi apa yang saya nak bagi tahu, walaupun rally dia tu panjang, isu ni dia masih lagi ada di media sosial. Apa yang kita nak lihat adalah inilah contoh tauladan bila mana seorang individu yang merasakan diri dia ni kukuh, dia tetap kukuh, tetap ada. Inilah tauladan yang patut kita ambil supaya di masa akan datang kita lebih berjaga-jaga, kita lebih mengenali sahabat-sahabat kita, kita boleh mengenali orang-orang yang tiba-tiba ada nama, tiba-tiba untuk menjadi hero, tiba-tiba terlampau banyak bercakap, memperjuangkan hak kita apa semua. Inilah tauladan supaya kita mengambil iktibar, supaya mengenali. Kalau tidak sebelum ni, sesiapa saja yang mempergunakan Melayu, mempergunakan agama, yang mempergunakan politik, mempergunakan negara, berani mengeluarkan kenyataan, kita terus menyokong tanpa usul periksa. Ini kelemahan kita. Dan dia dijadikan idola pula kepada golongan-golongan Melayu. Yang ni yang kita rasa kita menang di sini. Setakat hari ni kita menang di sini. Memang kita kau-kau kita menang ni kerana apa yang terjadi hari ni kita telah jadi tauladan dan kita telah sedar bahawa selepas pada ni kalau sesiapa pun nak menjadi hero, nak menjadi seorang pejuang, latar belakang kena ada profil biodata kena lengkap, baru boleh bercakap, baru boleh diangkat jadi public figure ataupun hero pada bangsa, agama ataupun tanah air. Yang ni adalah kemenangan pada kita. Kalau tengok dia sebenarnya dia punya agenda, dia punya misi jauh ke atas. Dan dia naik terlampau cepat. Dalam waktu yang singkat dia naik. Bukan dia naik sebab apa? Dia naik sebabnya dia lebih pandai menggunakan undang-undang daripada kita warga negara. Sebab tu dia boleh cepat untuk dia naik dan orang boleh mempercayai dia tanpa penyelidikan. Sebab jaranglah kita nak jumpa orang yang bercakap. Tapi dalam waktu kita tengok live-live dia yang sebelum-sebelum ni, dia bijak untuk menumpang apa segi orang kata populariti dan isu. Dia bijak. Kalau isu bab melibatkan agama, dia dah tahu dah. Rakyat kita ni kalau bab hina agama ke, memang memang kena angkat, kena hilang lah. Jadi dia main satu isu, dia bawa satu perkara, dia keluarkan satu pendapat bahawa dia menentang orang yang hina agama, dia menentang orang ini, menentang orang itu. Jadi bila kita tengok, kita tanpa sedar, kita telah mengangkat dia sebagai hero tanpa kita tengok latar belakang dia. Yang ni satu tindakan bijak dia. Lepas tu bila mana pula dia kalih lagi, dia cari lagi isu lain berkenaan dengan isu India ataupun kaum lain, dia buat perkara yang sama dan orang akan nampak dia sebagai hero, orang akan julang dia. Dalam waktu yang sama orang gagal untuk mengesan siapakah dia yang sebenar. Tetapi macam negara ini adalah negara berdaulat. Negara ini adalah berteraskan perlembagaan dan berpaksikan raja-raja Melayu. Jadi sekurang-kurang bila ada niat yang tak baik, insya-Allah kalau bukan saya, ada orang lain yang akan keluar, akan persoalkan siapa dia. Tapi alhamdulillah hari ni kita tengok dan kita sedar bahawa kesilapan kita mempercayai dan kita bukan nak macam selalu saya cakap, kita tak ada istilah kita nak menaniaya dia. Cumanya kita bagi signal kepada dia bahawa had dia, sepadan dia adalah di sini. Cut off di sini. Kau tak boleh lebih dah. Sebab kau bukan keperluan kau. Bukan
bukan kau punya keistimewaan kau nak cakap sampai melebih-lebih daripada kita. Yang tu yang kita nak beri kepada dia, beritahu kepada dia. Kita nak ingatkan atau nasihatkan kepada dia. Kalau dia lah macam sahabat-sahabat netizen lain, kalau saya tengok di page dia, banyak yang cakap, Jebon, berhentilah daripada keluarkan kenyataan, teruskan hidup. Tak ada masalah, rasanya tak ada masalah. Tapi bila mana dia lebih banyak bercakap, lebih banyak mengeluarkan pendapat-pendapat peribadi dia, dia seolah-olah nak menambah musuh lagi pada dia. Terpulang pada dia, kalau dia rasa dia nak menambah musuh, itu adalah permintaan daripada dia juga. Ya, ada lagi sahabat-sahabat ada nak tanya soalan. Hari ni saya rally panjang sikit lah. Kalau ada sahabat-sahabat, saya cuba tengok. Takut tak terlepas soalan. Yang mana nak VC boleh on VC. Tak ada masalah. Nak tanya lain isu pun tak ada masalah. InsyaAllah boleh jawab. Tapi kalau tengok, kalau tengok daripada netizen kita hari ni, banyak yang mereka pun sendiri, masing-masing pun terpanjat. Oh ya, hang ni je pun, hang ni nak apa? Sampai melebih-lebih hang ni. Daripada ni, orang dah diam, hang pula berbunyi apa semua. Nampak tak? Kesan dia. Dia masih lagi dia nak ini bukan soal kalah ataupun menang. Baik daripada saya sendiri ataupun daripada pihak Jebon tu, kita bukan nak cari siapa kalah siapa menang. Ini bukan medan untuk mencari siapa pemenang. Ini adalah fakta bahawa dia tu siapa, kita ni siapa. Itu saja. Bukan satu medan kita nak berlawan-lawan live. Dia buka live, kita buka live. Dia cakap itu, kita cakap ini. Ini bukan medan dia. Medan dia, perkara fakta dia yang sebenar. Dia siapa dan kita siapa. Itu saja. Dia had dia di mana dan had kita di mana. Itu saja. Tak ada timbul soal siapa menang, siapa kalah. Tak ada. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal fakta. Ini soal hak-hak kita. Yang sepatutnya kita bercakap, yang sepatutnya kita bersuara, yang sepatutnya kita mempersoalkan. Daripada segi jemaah, saya pun orang jemaah. Saya pun orang yang berbaiat pada satu ketika dulu. Kita faham tentang hala tuju golongan jemaah baiat kita faham dan kita pun berada dalam jemaah berbaiat. Tetapi dalam isu kita nak memperjuangkan agama, bangsa, tanah air, so di situ pun sudah ada 3 perkataan yang kita kena bawa. Agama, bangsa, tanah air. Betul, kadang-kadang saya berjumpa dengan sahabat saya. Mereka kata pada saya, Jebon ni walaupun macam mana pun dia Islam. Okay, yang tu point lah. Biasaan yang saya dengar. Pada saya, apa yang saya juangkan, yang saya bercakap selama ni, agama, bangsa, tanah air. Agama mesti diutamakan. Bangsa yang kedua, bangsa mesti diutamakan. Tanah air mesti diutamakan. 3 perkara ni mesti digabungkan menjadi satu, baru kita boleh menilai ataupun kita boleh menyokong yang mana kita perlu bantu, yang mana kita perlu lihat, yang mana kita perlu berada di sisi dia. Jadi kalau kata kita ni orang yang berpegang kepada 3 perkara agama, bangsa, tanah air ni, kita berpegang kepada agama, adakah seseorang tu, orang yang kita nak berlawan fakta dia tu, satu agama dengan kita nak tarik diri ataupun kita tak nak menyokong kedua-dua. Jadi kita berbalik-balik kepada bangsa kita dan kita berbalik-balik kepada fakta kita. Ada setengah orang kata, oh ni bangsa ni golongan yang bawa bangsa ni golongan yang
macam-macam lah kan. Ini semua apa ni, kita berpegang kepada agama. Betul, kita tidak pernah menolak dan kita sendiri pun meletakkan agama tu di hadapan. Agama bangsa tanah air. Nombor dua bangsa dan ketiganya tanah air. Kita tidak pernah menolak sesiapa pun nak bawa agama. Walaupun dia bangsa lain pun, dia Bangla ke Pakistan ke, kalau dia nak bawa tentang agama, kita tak pernah menolak. Cumanya, apa yang kita marah bila dia menyentuh soal bangsa dan soal tanah air. Bukan daripada hak dia. Kalau dia nak bercakap soal agama, jalanlah, selagi mana perkara yang dia bercakap tu betul, dia cakaplah. Tetapi bercakap bab soal agama pun kena faham. Jangan bercakap bab soal agama, main petik daripada ceramah yang dia dengar, main petik hadis yang tak sahih, main petik, main sebut. Yang ni pun tak kena juga. Dan kita ada benda perkara yang si kuda kayu ni sebut juga, berkenaan dengan beberapa hadis yang tak sahih, dikeluarkan sebagai hujah untuk menyokong perbuatan dia ataupun untuk menyokong kata-kata dia. Ni satu benda yang kita rasa perlu ditegur. Nur Hairi, Burma tu mulut dia kalau diam habis masalah dia. Ya, betul. Kalau dia diam, kalau dia tak mengganggu orang, ataupun dia keluarkan kenyataan ucapan-ucapan yang baik, tak ada siapa pun nak ganggu dia. Tak ada siapa nak ganggu hidup dia, tak ada siapa nak maki dia, tak ada siapa nak carut dia. Kalau kita tengok, selepas orang dah mula mengenali dia, lepas tu dia slow down, adalah dia buat majlis, bagi sumbangan dekat Hafiz, apa semua. Kalau kita tengok di komen dia tu, walaupun masih ada lagi orang maki hamun dia, tetapi ada orang yang memuji dia kerana cara dia tu. Sebab apa yang dia buat tu. Kalau maksudnya, kalau dia buat baik, dia akan dapat pujian. Tetapi bila dia buat benda tak betul, bila dia buat perkara yang membangkitkan provokasi kepada rakyat Malaysia, dia kena maki. Maknanya pilihan tu adalah di tangan dia. Nak maki ataupun nak dipuji. Kalau dia pilih dimaki, dia kena terima. Faizul, kambing jantan pari PM Bos. InsyaAllah. Kita ada pakai sekok je kambing jantan pari. Bapak King kandang. Kita ada pakai sekok. Pasal kita nak kekalkan jantan pari tu, insyaAllah. Kalau ada rezeki tahun ni. Pidus Winara. Ya, betul. Agama Islam tu dipakai sebagai pelindung dia. Ya, kita pun tak tahu. Kita bukan berada di dalam hati dia. Tetapi apa yang kita nampak? Kita bercakap apa yang kita nampak. Kalau kita nak menyulam di dalam hati dia, nak tahu 100% di dalam hati dia tu adalah satu benda yang tak logik. Tetapi apa yang kita nampak, apa yang telah dia cakap, dia ada track record dia yang sebelum-sebelum ni. Kebanyakan percakapan, cara dia bawa dengan apa yang dia ada. Maknanya, umpama lah benda tu. Umpama untuk mempergunakan. Sebab kalau kita tengok, dia cakap dah soal agama, dia cakap berkenaan dengan agama, tetapi cara pemakaian, bangle besar, rantai emas, apa semua, itu tidak melambangkan. Itu dah jadi kita boleh mempersoalkan dia. Apa sebenarnya hala tuju dia bila bercakap tentang agama? Waalaikumsalam. Bagi satu sanan hadis baginda. Saya beragama ni pada Abang Rosli. Nak mengurai beragama saya bukan ahli. Jadi apa yang saya tahu, yang saya dengar, dan saya tiada orang kata tiada macam permit lah, tiada permit bagi saya tak layak untuk bercakap tentang. Pada saya, setiap manusia di dalam muka bumi Allah ni dijadikan
berpuak-puak, berkaum-kaum. Jadi itu adalah, orang kata kalau nak sebut daripada segi bangsa lah, sebab saya ni lahir dalam bangsa Melayu, mak ayah saya Melayu, tok nenek saya Melayu. Mungkin lagi moyang-moyang saya dah pecah-pecah ke bangsa lain, tetapi bila mana saya berbangsa Melayu, perkara utama saya adalah menjaga bangsa saya. Kerana tu anak-anak saya dididik dengan kesopanan Melayu berbangsa, adat. Jumpa orang bagi salam, jumpa orang tua tunduk, itu adalah adat bangsa saya. Dan bangsa saya, bangsa Melayu, jelas cukup selari dengan agama Islam. Sebagaimana yang pertama, kita memegang agama sebagai perkara pertama bagi kita. Kedua, bangsa Melayu. Dan bangsa Melayu ni ada cukup selari dengan Islam. Apa perkara yang ada di dalam bahasa Melayu, dia syariat ada cukup selari dengan Islam. Jadi itu pandangan saya, bagi saya lah, berkenaan dengan agama bangsa dan tanah air. Semestinya kita ni dah lahir di dalam negara Malaysia. Inilah tanah air kita. Dan apa yang telah dibuktikan bahawa datuk nenek moyang kita dulu pun bermati-matian menjaga tanah air yang kita ada hari ni. Jadi tak salah kalau kita nak memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air. Kerana apa yang ada di sini adalah tinggalan pusaka daripada nenek moyang kita dahulu. Jikmit, kalau orang dah buat jenayah sampai potong-potong orang, saya rasa orang tu patut kena hukum potong jugalah. Tapi potong guna gergaji itu baru keadilan. Ya, setiap jenayah tu kadang-kadang kena faham. Bila bagi saya, pendapat bagi saya, bila contohnya macam bro cakap tadi, orang potong tangan tapi dia kena hukuman, dia tak potong tangan. Sebenarnya penjara ni, pada siapa yang masuk pernah masuk dalam penjara, dia adalah satu tempat yang betul-betul azab lah daripada segi pengajaran dan penerimaan hukuman. Walaupun dia kerat tangan orang, ataupun dia mencederakan orang, ataupun dia membunuh orang, bila dia duduk di dalam penjara, dia tak dikenakan hukuman sama macam apa yang dia buat. Sebenarnya itu adalah lebih siksa bagi dia. Bila duduk dalam penjara ni, faham-faham lah siapa yang pernah duduk dalam penjara. Ya, Abang Azjoy, dia itulah, dia lebih sangat. Bila lebih sangat ni, dia jadi macam tu lah kan. Kita agak sangat dia, sebab yang level-level yang bercakap ni sebenarnya level kecil je. Saya ni bukan orang besar, orang kecil je, orang halus je. Cumanya ada IC biru saja saya. IC biru yang original. Jadi dia kena ingat, ada lagi orang-orang besar, ada lagi orang-orang hebat. Ya, jangan sampai perkara ni diambil serius oleh orang-orang yang hebat, orang-orang lama. Sebab benda ni kalau dia sentiasa lagi membuat provokasi, menaikkan ego dia, mempamerkan ego dia, tak nak turunkan ego dia, saya pasti satu hari nanti bila orang hebat, orang lama yang take over kes dia, yang cuit kes dia, dia sendiri tahulah apa maklum balas yang dia akan dapat. Waalaikumsalam Alan Rizwan Zakri. Bro, kami betul ke tak nampak gerak pun? Kami betul. Mana ada kami tipu, takkan lah kami tipu. Malam-malam ni kami tidur lah, dia boleh rehat. Oh ya, ramai juga ni malam ni yang tak tidur malam . Macam saya ni, terang saya cakap lah, saya ni memang lewat lah, kebiasaan memang lewat tidur. Waalaikumsalam Syah. Ya, tak ada masalah. Kambing ke, orang ke, makhluk ke, dia tetap makhluk juga. Ramai lagi ni sahabat-sahabat yang belum tidur. Saja saya hari ni saya
kita bila bab banjir tadi, cukup sedih lah saya tengok, cukup sedih. Kalau kita tengok dah 2-3 hari ni saya beri sumbangan dengan NGO saya, dengan sahabat-sahabat saya tengok rumah-rumah mereka cukup sedih yang mana menjadi masa banjir ni. Banjir yang dihadapi oleh di laut ni bukan banjir biasa, dia adalah bencana banjir besar lah. Dia boleh dikatakan jelmaan daripada banjir di Kelantan. Serumpun dosa dalam kelong Jebon ni, saya memahami perasaan tu. Terus kemjuang. Ya, macam saya cakap, kita berjuang berkenaan kita mengangkat isu ni, bukan kita nak mencari pemenang. Bukan kita nak mencari garis penamat. Jangan salah anggap. Dan jangan salah anggap bila kita, apa yang kita buat ni, tidak menjahanamkan dia, menjatuhkan dia, ditangkap dan sebagainya. Bukan disebabkan itu. Apa yang kita buat adalah isu kesedaran. Kita memberi kesedaran. Kita memberi satu tauladan. Walaupun kata dia tak jatuh ke, seumpama yang akan datang dia tak jatuh, dia kebal ke apa ke, tetapi ada perkara yang kita perlu belajar dari apa yang telah berlaku. Yang tu yang paling penting. Ya, daripada segi untuk banjir, saya beri kredit kepada semua parti politik lah. Sebab saya tengok semua parti politik turun memberi bantuan tanpa orang kata ada pemilihan-pemilihan ke, tak ada. Semua okey. Baik daripada segi UMNO, baik daripada segi Bersatu, daripada PAS, Waimah, daripada DAP sendiri, mereka memberi bantuan secara overall kepada semua tanpa memilih. Inilah satu kehebatan, orang kata satu tauladan bila berlakunya bencana, bila berlakunya musibah. Ini adalah satu, orang kata, teguran daripada Tuhan untuk kita duduk bersama, buang segala ego, buang segala warna parti, buang segala perbezaan pendapat untuk sama-sama membantu. Yang ini memang terbaik. Rosli, Abang Rosli Misnan. Saya belah kambing untuk pemula baru lagi. Saya pun banyak lagi nak belajar. Sebelum ni bela untuk sonok-sonok aja, tapi bila dah nampak serasi dengan kambing ni, nampak best pula, macam syok aja apa semua kan. Dapat dengan insting tu baru start bela lah. Takat ni ada dalam 20 lebih. Ya, Farizal. Ya, patut dah lewat ni, pukul 2 lebih dah, 2 lebih. Tapi tengok dekat 200 orang, Alhamdulillah lah. Sama-sama, bukan ada isu penting pun, saja nak sembang-sembang. Sebab 2-3 hari ni kita pack masa tengok orang masa banjir apa semua kan. Tapi insyaAllah lah dalam esok lusa pun kita akan turun lagi. Dia banjir ni mungkin permulaan ni ramai pihak yang datang bantu, tetapi apa yang kita jangkakan bila bantuan-bantuan ni mereka dah balik, NGO yang mana sahabat-sahabat kita daripada luar dah balik, jadi waktu ini tanggungjawab dia kepada yang mana dekat-dekat lah, NGO yang dekat-dekat, dia bergantung kepada jiran-jiran, kepada ketua kampung semua. Inilah tanggungjawab yang perlu dibuat pula. Kalau kita tengok permulaan hari tu ramai sebab isu ni, banjir ni dia baru mendapat perhatian, jadi bermacam-macam bantuan turun. Tetapi bila dia memakan waktu 2 ke 3 minggu, kita harap bantuan-bantuan yang terdekat dalam komuniti kampung tu boleh support lah daripada segi semangat dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok banjir ni memang all out habis semua. Kesian lah betul. Kesian dengan masa-masa banjir. InsyaAllah bro As, kalau ada esok stok kambing banyak-banyak, esok kita buat. Ya, betul tu. Dia Jebon ni dia kena kira hari bangang dia lah, hari bangang. Waalaikumsalam Syekh Edi, Syekh Umar. Waalaikumsalam, selamat pagi bro.
Siapa nak VC? Nak VC on. Nak VC on. Mana yang nak VC hantar request. Saya pun tak erti sebenarnya nak approve VC ni. Tak pernah buat VC kan. Tapi try lah. Siapa nak VC boleh try request. Saya pun tak erti macam mana nak add. Tapi kalau request dia akan naik approve lah. Ke tak boleh? Ada tak orang try VC dia dah request tapi tak masuk? Ya bro, Fuad kita. Semoga dipermudahkan segala urusan kepada kita semua. Masa banjir Malaysia. Ya, insyaAllah. Inilah orang kata satu teguran lah bila ada musibah ni. Satu kekuatan kita rakyat Malaysia ni. Bila terjadinya apa-apa musibah, kita semua akan kembali bersatu. Akan kembali membantu di antara satu sama lain. Tak kira lah perbezaan Ima ada warga asing sendiri pun, kita daripada segi kemanusiaan kita akan terus membantu. Kalau kita tengok di banjir ni ada kongsi-kongsi yang ditenggelami air. Rumah-rumah kongsi di peladangan, di ladang durian ataupun di ladang sawit yang sama ditenggelami air. Tetapi kita tak pernah memilih bulu, kita tak pernah memilih warna bangsa kerana bencana ni ditimpa oleh semua makhluk. Semua akan diberi bantuan. Setakat yang saya nampak, semua kita bantu dan bukan saja manusia, bukan saja insan, malah binatang pun. Kalau kita tengok di media sosial, sahabat-sahabat kita ramai juga yang bantu. Ada yang bantu kucing, ada yang bantu kambing, ada yang bantu anjing, yang bantu kinzi pun ada. Berenang-berenang banyak-banyak tak boleh nak buat apa, mereka bagi kayu, bagi apa. Ni semua daripada segi bantuan. Ni semua daripada segi orang kata penyatuan. Bila berlakunya bencana. Bro King, kalau ada tu belakang. Dia pot ujung sekali tengah tidur. Dia senang hati lah, Bro King. Dia skandal bini dah banyak kan. Memang dia senang hati. Dia punya tinggi tu naik lagi lah. Parah. Lebih daripada pinggang lah dia punya tinggi. Dia badan dia tak naik tapi tinggi dia naik. Naga Keramat saya kerja ni. Oh, baik bang. Selamat bekerja. Jangan mengular. Selamat bekerja kepada yang bekerja. Muhammad Epul, insyaAllah. InsyaAllah. Kalau kita tengok Ahli Parlimen Rauk Tengku Zuhuri, dia pun banyak sebenarnya menyumbangkan, bukan sekadar menyumbangkan bantuan. Kalau kita tengok, dia pun memanggil beberapa NGO daripada luar dan dia pun sendiri turun ke lapangan. Apa yang kita tengok lah setakat hari ini. Bukan saja Tengku Zuhuri, tapi YB lain pun semua mainkan peranan di kawasan masing-masing. Tak ada memilih-milih tempat, semua main peranan. Ini antara orang kata perkara yang betul-betul lah yang kita nampak bila negara kita berada dalam keadaan bencana. Oh, terputus. Ada orang nak WC tadi. Siapa nak WC? Waalaikumsalam. Abang Squad Gurun. Wah, Abang Squad Gurun pun ada. Lewat tidur ni. Kita saja je pagi-pagi ni. Kita nak join. Saja nak sembang-sembang santai. Waalaikumsalam, Abang Hasmadi. Waalaikumsalam. Ya, ada orang masuk. Wah, terputus. Tak tahulah terputus disebabkan tak boleh approve ataupun request dibatalkan. Antara dua tu.
Sebab nak VC ni dia ada cara dia kot. Tak kena cara, kita tak pandai. Musim hujan, kambing pun semua batuk. Musim hujan. Tapi insyaAllah kita dah bagi air herba tadi. Kita buat air herba, kita bagi dia. Musim hujan. Hujan, batuk, sesama. Ni standard musim hujan lah. Kairo, bela kambing ke bela lembu? Kita bela kambing bang. Kita bela kambing. Hidup kekenyangan. Yalah. Kita ration kita bagi all out. Kita bagi all out. Naga Keramat kalau tak kerja dah VC. Ya, insyaAllah lain hari kita pergi VC, tak ada masalah. Ilmi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam bang. Saja hari ni tak ada isu yang hard pun, kita nak santai-santai je. Saja sembang-sembang santai. Suratman Muhammad. Belum minan nas, belum minan Allah. Ya bang, betul bang. Jaga hubungan kita dengan Allah. Jaga hubungan kita sesama manusia. Itu memang terbaik. Dan orang kata menjadi pegangan pada kita lah. InsyaAllah. Ya bro, Joey. Sebelum mata mengantuk boleh teman bro sembang. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sahabat-sahabat kita yang mana ada ni. Kalau ikutkan waktu pukul 2 pagi dah. Tapi ada juga dekat 150 orang yang teman saya untuk bersembang. Alhamdulillah. Muhammad Firdaus, teman kami tidur ke? Ya. Dia teman juga lah. Tapi kita punya, bila kita orang kata nak relaxation lah. Kita keluar dengan aktiviti luar apa semua. Bila kita balik rumah, cari. Sebab tu di kandang kambing saya ni, saya sediakan lampu. Dan di sinilah kita orang kata relax, buang stres. Kita duduk dengan kambing, kita tengok mereka punya perangai, kambing punya perangai. Jadi stres kita akan hilang. Cara saya lah. Pegawai lubuk. Ya, kambing batuk. Musim hujan ni kambing memang batuk sesama. Sakit mata. Ni memang musim hujan. Ya, Bang Khairul. Dia tengok pada tempat lah. Dia harga kambing ni ada setengah tempat mahal. Dan dia mengikut baka kambing, berat apa semua kan. Mengikut harga dia mengikut berat. Ada setengah tempat yang harga kambing ni dia ikut kilo. Dia ikut kilo, dia timbang kilo, sekilo berapa. Ada yang kira per ekor, per kepala je dia kira. Ya, terima kasih abang Asjoy. Aswad Gurun, ada kok ni je tengah kerja terus menyumbang untuk masyarakat, insyaAllah. Apa yang saya buat hari ni, bukan saya seorang sebenarnya. Kalau tak ada sahabat-sahabat, kalau tak ada saya punya ahli NGO, perkara apa yang kita bawa ni tak sampai ke mana sebenarnya. Dia bukan, apa yang kita nampak adalah one show man. Sebab kita seorang yang keluar ke depan. Tetapi tidak bermakna kredit tu semua di atas saya. Saya ni cuma menyempurnakan, menyampaikan. Tetapi atas usaha sahabat-sahabat yang berada, pengharapan sahabat-sahabat yang berada di belakang kita. Kita ni membawa niat lah. Umpama macam sumbangan yang kita sampaikan baru ni kepada mangsa-mangsa banjir. Kalau ikutkan tu bukannya daripada duit saya, bukannya daripada saya yang memberi 100%, bukan. Kekuatan dia, sumbangan dia adalah daripada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang beri amanah kepada kita, sumbangkan kepada kita. Saya ni cuma penyampai saja. Jadi kredit dia tu adalah kepada pemberi tu. Macam tu juga apa yang kita perjuangkan hari ni. Apa yang saya bawa ni bukan semata-mata untuk diri saya, tidak. Saya ni penyampai saja. Kadang-kadang sahabat saya mesej saya, Azam,
buatlah macam ni Zam. Kami ni ada perkara yang kami tak setuju, kami ni kami nak bercakap pun tak tahu macam mana. Jadi saya atas dasar orang kata mendengar keluhan mereka, kita bercakap kan. Tapi ada yang part yang kita tak boleh cakap, kita cakap lah sebab kita menghormati. Ada perkara yang kita tak boleh bercakap, kita tak boleh sentuh, kita tak mau bercakap. Kita bercakap biar ikut level kita, ikut batasan, ikut hak-hak kita. Muhammad Epo insyaAllah rezeki pula kami boleh melonjak sebab sekarang. Ya, sebab kita pun itulah bila isu 40 tahun yang itulah saya pun tak sempat nak ulas isu tu isu berkenaan dengan daging kangaroo dan sebagainya. Saya pun tak jangka lah benda tu. Selama mana kita hidup ni tiba-tiba ada ketidakterusan daripada AP-AP yang bawa masuk kambing-kambing, bawa masuk daging-daging untuk kita makan, untuk dipasarkan ke dalam negara kita. Tak jangka bila mana amanah yang kita berikan kepada mereka demi keuntungan, mereka sanggup menjadi pengkhianat. Yang tu mereka kena jawab dengan Tuhan. Zakri Ahmad, umur berapa? Okey Abang Zakri Ahmad, umur saya 40-an. Saya dah 40-an. Bang, tak cun tanya macam tu. Tak faham. Senyum sikit. Untuk bela kambing ni sebaik-baiknya biarlah berkhusus. Kalau kita nak buat apa-apa penternakan atau apa-apa bidang sekalipun yang kita minat, lebih baik kita hadiri ataupun mengikuti kursus supaya ilmu yang kita dapat itu, perkara yang kita nak buat itu lebih orang kata lebih cemerlang lah, lebih tahulah. Tak apa. Muhammad Epo tanya umur orang macam nak bergaduh. Tak apa. Alright, kita tak ada masalah pun. Kadang-kadang ialah orang kata cara percakapan, penulisan lain-lain tempat tu lain-lain cara. Okey, dah lewat dah ni, masa lewat sangat. Pukul 2 lebih. Apa pun penutup dia, kita punya kesimpulan dia, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita bawa, apa yang kita suarakan, bukan ada satu garisan penamat, bukan ada satu stage yang menentukan tempat pertama, kedua dan ketiga. Ini bukan perjuangan yang kita bawa. Kalah atau menang tu bukan misi utama kita. Misi kita adalah misi kesedaran, memberi satu orang kata suasana baru supaya kita boleh menilai, supaya kita boleh berhujah, supaya kita boleh memberikan fakta. Itu adalah misi kita. Bukan semata-mata kita nak cari siapa pemenang, siapa kuat, siapa hebat. Itu bukan. Kerana apa yang kita ada sekarang tidak kekal. Setiap daripada kita akan mati. Yang akan mewarisi apa yang ada sekarang adalah anak cucu kita dulu, anak cucu kita yang akan datang. Begitu juga yang mewarisi apa yang kita warisi hari ini adalah orang-orang yang terdahulu, datuk nenek moyang kita yang terdahulu. Jadi siapa pun individu yang kita tegur, yang kita lawan, sehebat mana pun dia, tapi apa yang terjadi pada dia, umpama kisah isu kuda kayu ni, si Jebon ni, dia sebenarnya dah menemui kegagalan. Kerana dia tidak berjaya untuk berada di dalam satu tempat, berpijak di atas tanah yang bukan 100% hak dia. Sepadan dia dah over limit. Jadi cukup-cukuplah pada dia, dan kita terus akan bersuara, kita terus akan bawa isu ni ke peringkat-peringkat yang sepatutnya. Bukan untuk menang, tetapi untuk mencari hak kita,
untuk mencari batas kita sebagai kita ni sebagai rakyat Malaysia. Apapun terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat yang sudi teman saya lewat malam daripada pukul 1 tadi sampai pukul 2. Kita rakyat Malaysia sebenarnya, apa yang kita buat ni adalah demi agama, bangsa dan tanah air. Apapun, terima kasih semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi nanti.